Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita bertemu kembali untuk chapter yang ke-6 iaitu chapter kawalan getaran. Dan di mana dalam chapter ini saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan bagaimana para pelajar hendak mengawal sesuatu getaran di tempat kerja. Secara asasnya, bagaimana kita nak mengawal getaran adalah kita introduce dua kaedah yang biasanya digunakan, iaitu first kali adalah vibration isolator dan yang kedua adalah vibration absorber. Dalam subtopik ini juga saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan bagaimana kita nak mengira sesuatu getaran itu dengan menggunakan konsep nomograf, iaitu salah satu indikator yang kebiasaannya digunakan di industri untuk menentukan sesuatu getaran itu mengikut kepada tiga unit asas, iaitu displacement, yang kedua adalah velocity dan yang ketiga adalah pecutan. Okey, saya suka untuk recap sebalik apa yang telah kita belajar daripada chapter yang pertama. Chapter yang pertama adalah berkaitan dengan Introduction to Vibration, di mana dalam chapter yang pertama saya terangkan kepada pelajar iaitu getaran ini sebenarnya adalah tenaga, suatu tenaga yang terhasil daripada tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan. Dan seterusnya untuk chapter yang kedua saya terangkan juga kepada para pelajar berkaitan dengan single degree of freedom system, di mana sesuatu getaran itu mempunyai getaran yang bebas dan ada juga kita ataupun suatu mass tersebut mengalami getaran yang dipaksa ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai forcing vibration. Dan seterusnya untuk chapter yang ketiga, saya terangkan pada pelajar berkaitan dengan two degree of freedom system, di mana kebiasaannya di industri mesin akan disambungkan dengan mesin yang lain dengan menggunakan coupling. Jadinya daripada konsep asal iaitu di mana summation of force equals to MA adalah equation of motion, para pelajar boleh mencari nilaian untuk natural frequency dan seterusnya mencari mode shape. Di mana natural frequency ini perlu ditentukan di peringkat design stage lagi bagi mengelakkan berlakunya resonance pada mesin. Dan seterusnya untuk chapter yang ke-4 dan ke-5 saya terangkan pada pelajar berkaitan dengan multi degree of freedom system, di mana kebiasaannya di industri sesuatu mass itu akan digabungkan ataupun akan dikonekkan dengan banyak mass. So macam mana para pelajar hendak menyelesaikan ataupun nak mengetahui natural frequency, kebiasaannya kita akan menggunakan teknik modeling ataupun secara asasnya kita akan simplifykan menjadi 3 degree of freedom system. Jadinya dalam 3 degree of freedom system, para pelajar perlu menyelesaikan natural frequency dengan dua kaedah yang kebiasaannya digunakan, iaitu sama ada kita mencari dia punya summation of force equals to MA, dan yang kedua menggunakan kaedah relic ataupun secara asasnya relic ini menggunakan method conservation of energy, iaitu tenaga kinetik maksimum sama juga dengan tenaga keupayaan maksimum. Dan seterusnya untuk chapter yang kelima, para pelajar didedahkan dengan kaedah bagaimana untuk mencari natural frequency dan mode shape dengan metod-metod yang berlainan. Okey, jadi untuk chapter yang ke-6, saya akan terangkan pada para pelajar berkaitan dengan bagaimana para pelajar mengetahui kriteria getaran. Dan seterusnya daripada kriteria getaran tersebut, para pelajar akan diajar mengenai nomograf. Nomograf ni adalah salah satu kaedah di mana digunakan untuk mengetahui getaran dalam unit displacement, velocity dan seterusnya adalah acceleration. Okey, seperti yang saya terangkan pada peringkat awal, di mana dua kaedah yang biasa digunakan dalam industri untuk mengawal suatu getaran daripada dipindahkan kepada struktur yang lain, kita menggunakan dua metod, iaitu vibration isolator dan seterusnya yang kedua adalah vibration absorber. Okay, as a introduction, sebagai suatu pengenalan, basically seperti yang para pelajar sudah maklum bahawa getaran boleh menyebabkan hakisan ataupun wear of the machinery, di mana every rotating equipment bila ianya bergetar, ianya telah mewujudkan a deviation of displacement. Jadinya daripada deviation
displacement from the center of origin or center of rotation, boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan formation of crack, loosening of fastener, structural and mechanical failure. Di mana kalau ikutkan crack ni mesti akan ada initiation of crack. Jadinya initiation of crack dia mesti ada salah satu titik, titik di mana berlakunya contact stress yang paling tinggi. Dan seterusnya yang kedua adalah berkaitan dengan loosening of fastener, di mana kalau para pelajar lihat sesuatu machinery yang besar, biasanya dia akan diikat ataupun diletakkan ataupun disokong dengan fastener. Jadinya bila fastener ni longgar disebabkan oleh tenaga getaran yang terlampau tinggi, so ianya boleh menyebabkan unbalance dan seterusnya misalignment pada sesuatu mesin. Dan seterusnya at the end of the day, apa yang sebenarnya as a engineer, semua engineer tak nak berlaku pada mesin mereka adalah failure ataupun breakdown, di mana bila berlaku breakdown, mesin tak boleh operate dan seterusnya boleh menyebabkan production tidak boleh bergerak dan seterusnya boleh menyebabkan suatu company itu berada dalam keadaan rugi. Okey, seterusnya untuk poin yang kedua, di mana kalau dilihat di sini adalah exposure to human vibration lead to pain dan discomfort, dan seterusnya akan menyebabkan pengurangan pada kecekapan pekerja. Di mana kalau kita ambil satu contoh, di mana kalau seorang pekerja itu bekerja dengan menggunakan handheld grinding tools, jadinya getaran yang terhasil daripada handheld tersebut akan menyebabkan tangan pekerja tersebut sakit dan seterusnya boleh menyebabkan ketidakselesaan dan seterusnya boleh mengurangkan kualiti kerja juga. Sebab tu basically dari tenaga getaran ini terhasil daripada rotating machinery dan kemudian ianya boleh ditransfer kepada orang. Sebab apa? Konsep of energy conservation theorem, di mana vibration ini tidak boleh dihapuskan, tapi ianya boleh berubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, poin yang ketiga, vibration can be eliminated on the basis of theoretical analysis. Yang ini adalah konsep yang paling bagus, di mana kalau ikutkan hierarchy of control, elimination is the first one. Yang kedua, basically kita akan buat substitution kepada amount ataupun magnitude vibration level yang rendah. Dan yang ketiga, metodnya biasanya kita akan isolate ataupun kita combinekan dengan engineering control. For example, kita introduce the absorber, kita introduce isolator dan seterusnya. Jika tidak practicable, boleh kita gunakan kawalan secara pengurusan, iaitu kita mengurangkan pendedahan terhadap getaran tersebut. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan PPE, iaitu Personal Protective Equipment, sama ada untuk case vibration ni mungkin untuk protect pekerja, mungkin pekerja boleh menggunakan anti-vibration glove ataupun sebagainya. And then, but sometimes the cost involved in eliminating the vibration may be too high. Sebab tu sekarang ni memang very demanding, di mana kalau seorang itu ada kepakaran berkaitan bagaimana cara untuk mengawal getaran tersebut, maybe mereka boleh ditawarkan bekerja berkhidmat, di mana setiap machinery ataupun setiap structure perlu dikawal getarannya. Sebab tu kalau every machinery, kalau huge machinery, for example saya ambil contoh generator set, di mana before supplying ataupun before installing at the work site, so engineer ataupun supplier diarahkan oleh klien untuk buat factory acceptance test. Jadinya salah satu kriteria dalam factory acceptance test adalah vibration level. Sebab tu kita sebagai seorang engineer, para pelajar perlu mengetahui bagaimana cara nak eliminate the vibration ataupun reducing ataupun managing the vibration level as far as practicable below than the action level recommended. Okey, seterusnya dan yang terakhir adalah designer must compromise between the acceptable amount of vibration and manufacturing cost. Yang ini yang kebiasaannya at the end of the day, pihak majikan biasanya mereka akan buat risk management. Dia orang akan comparekan sama ada cost dengan risk itu must be balance. Kita tak boleh kalau cost itu terlampau tinggi, mungkin risiko terlampau rendah, tapi it's not practicable. Sebab tu cost dan risk ini sepatutnya ianya mesti dalam keadaan ataupun dalam level yang sama, supaya ianya tidak memerlukan manufacturing cost terlampau tinggi dan seterusnya boleh menyebabkan suatu company itu rugi.
Okey, so bagaimana kaedah untuk mengawal getaran? Somehow banyakkannya orang menggunakan kaedah the last hierarchy of control, iaitu PPE. Tapi sebenarnya in term of controlling the vibration at machinery, ada bermacam-macam kaedah yang kebiasaannya company-company yang dah well established, terutamanya company-company yang multinational, yang relate to the oil and gas and power generation, mesin-mesin mereka yang besar, kebiasaannya mereka akan gunakan konsep of damper dan spring. Dan untuk poin yang pertama, kalau ikutkan di sini, reduction of vibration at the source by the proper design or balancing the rotating machine. Okey, so sebenarnya vibration ini terhasil daripada getaran pada mesin. Dan kemudian daripada getaran daripada mesin tersebut, ianya akan dipindahkan kepada struktur, kemudian daripada struktur itu akan dipindahkan kepada manusia. Sebab tu cara bagaimana untuk mengawal vibration yang paling bagus sekali, kita kawal dia at the source. If not practicable, we need to control it at the path, iaitu at the medium in between employees and machine. Dan sebenarnya kalau tak boleh juga, kita kena control at the receiver ataupun at the employee. Dan untuk reduce the amount of vibration ini, sepatutnya apa yang paling penting sekali adalah on-site balancing dengan on-site alignment. Di mana kalau in term of mathematically, in term of theoretically, dalam design calculation kita dah buat, okay, this will be the vibration level will be low, tapi on-site installation, on-site alignment ataupun on-site balancing perlu dilaksanakan supaya every rotating machinery ini akan rotate pada center of rotation. Seterusnya, poin yang kedua para pelajar berkaitan dengan controlling the natural frequency of the system by avoiding resonance. Yang inilah sebab tu dalam chapter 2 sampai chapter ke-5 saya terang kat saya highlight pada pelajar berkaitan dengan kepentingan untuk mencari natural frequency. Sebab apa? Sebab kita nak avoid rotating frequency ataupun RPM machinery yang kita introduce, yang the running RPM itu sama juga dengan natural frequency. Bila sama, ianya akan menyebabkan resonance, di mana resonance ni akan menyebabkan infinity of vibration energy. So boleh menyebabkan kerosakan ataupun failure pada machinery. Dan seterusnya untuk poin yang ketiga, berkaitan dengan preventing excessive response of the system by introducing a damping. So damping ini adalah salah satu kaedah yang di mana kalau para pelajar lihat, kalau kita tak perlu pergi jauh, dalam lab CNC, di mana mesin-mesin CNC yang besar kebiasaannya foundation of the machine they will put a damper. Damper tu ada bermacam jenis, ada yang menggunakan rubber dan ada juga yang menggunakan spring cork. Nanti kita tengok contohnya. Okey, seterusnya untuk poin yang keempat adalah reducing the transmission of excitation force from one part of the machine to another by using the vibration isolator. Macam mana kita nak kawal supaya getaran tersebut tidak dipindahkan hingga sampai merosakkan berbagai-bagai komponen dalam sesuatu tempat kerja. Sebab tu kita introduce the vibration isolator. Vibration isolator ni saya akan terangkan dengan lebih mendalam dalam subtopik vibration isolator. Dan seterusnya, bagaimana kita nak reduce the response of the system by the using of vibration absorber. Ini pun akan diterangkan dalam subtopik yang seterusnya. Tapi para pelajar perlu ingat di mana knowledge yang secara asasnya dalam satu sistem, jika kita introduce a damper ataupun damping coefficient dalam kita punya mathematical modeling, di mana damper ini digunakan untuk mengurangkan tenaga gegetaran ataupun untuk disseminate the vibration energy. Sebab tu saya dah ajar di mana dalam damper ianya mempunyai tiga keadaan, sama ada underdamp, critically damp ataupun overdamp. Okey, so seterusnya di mana macam mana kita nak mengawal kaedah yang paling bagus. Kalau tanya saya, kita play around with the natural frequency. Di mana natural frequency ini kita boleh manipulate. Mungkin kita tak boleh manipulate rotating of ataupun running RPM, tapi kita boleh manipulate of the natural frequency. Seperti yang saya maklumkan pada pelajar, di mana konsep ataupun rumus natural frequency, this will be the very basic fundamental, iaitu omega n equals to
square root of K over M. K defined as a stiffness and then M defined as a mass pada mesin tersebut. Okey, dan kenapa pentingnya kita nak mengetahui natural frequency adalah kita nak avoid the resonance. Resonance ni boleh menyebabkan kecelakaan ataupun kerosakan pada machinery, dan seterusnya daripada resonance boleh menyebabkan a large displacement. Bila large displacement yang terlampau ataupun anjakan yang terlampau besar ini boleh menyebabkan kerosakan pada machinery, dan seterusnya boleh menyebabkan pada large strain and stress. Sebab apa? Strain dan stress ini adalah berkaitan antara satu sama lain. Ianya mesti proportional. Proportional maksudnya ianya mesti ada kaitan secara langsung. Jika strain meningkat, automatic stress meningkat, dan seterusnya at the end of the day di mana sistem will fail. Fail ni maksudnya ianya akan mengalami breakdown. Okey, poin yang kedua di mana often the excitation frequency cannot be controlled. Yes, sebab tu saya maklumkan tadi, kita tak boleh control the running RPM because it is imposed by the functional requirement of the system. Contohnya dalam technical specification dah dinyatakan bahawa running operation of generator set is 1500 RPM. So kita tak boleh nak manipulate, nak kurangkan dia punya RPM. Sama bila kita kurangkan RPM, mungkin dia punya efficiency of the product will be lower. Sebab tu susah untuk kita manipulate the excitation frequency because of the requirement pada sistem tersebut. Dan oleh kerana itulah kita control the natural frequency by varying the mass or stiffness to avoid resonance. Ada dua indikator saja seperti yang saya maklumkan, iaitu parameter K untuk stiffness, dan seterusnya adalah yang kedua adalah parameter M, iaitu mass. Practically kita nak kawal mass ni agak susah, di mana kalau suatu mesin yang besar, contoh kita ambil generator set, ianya bertantan beratnya, so agak susah kita nak kawal mass dia. So apa yang kita boleh buat adalah kita change the stiffness. Macam mana cara kaedah kita nak change stiffness? Mungkin kita boleh ubah dia punya foundation amount of spring, amount of dia punya tighten, tight nut, amount of the washer yang kita pakai. Yang itu perlukan pengiraan. And then by what? By altering the materials or numbers and location of the support point. Sebab tu saya dah ajar kepada pelajar di mana kaedah salah satu damper ni ianya boleh manipulate by material. Sebab every material dia have their own elasticity value. And then kita boleh juga letakkan numbers, berapa banyak damper pada setiap point, contact point. Dan itu adalah bagaimana kaedah kita nak manipulate the amount of stiffness pada sesuatu machinery ataupun structure.